Selari dengan tema APEC 2020 mengoptimumkan potensi insan ke arah masa depan perkongsian kemakmuran. Kata kuncinya yang sering kita ulang ialah kemakmuran itu. Ya, dan lebih terperinci lagi kita nak bersama dengan tetamu kita secara dalam talian melalui panggilan video. Kita bersama dengan Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pegawai Rujukan APEC 2020, juga Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS di talian pada waktu ini. Hello Prof, selamat pagi Prof. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, semalam kita boleh lihat bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin memberikan ucapannya. Ada 3 keutamaan, tapi yang kita ingin fokuskan sebenarnya ialah perkataan kemakmuran itu. Bagi pandangan Prof sendiri, bagaimana sebenarnya kita boleh mencapai kemakmuran itu melalui APEC 2020? Ya, terima kasih. Sebelum saya mengulas kemakmuran ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga rakan-rakan di Kementerian MITI, International Trade and Industry yang telah bertungkus lumus bagi menjayakan APEC 2020, dan kita telah pun dapat 2 dokumen yang penting, iaitu Deklarasi Kuala Lumpur dan juga Visi Putrajaya 2040. Yang ini adalah 2 dokumen yang penting yang akan menjadi rujukan kepada masyarakat dunia untuk berpuluh-puluh tahun akan datang, sama seperti Matlamat Bogor. Dan antara intipati yang terpenting di dalam kedua-dua dokumen ini ialah berkenaan dengan kemakmuran bersama. Jadi apakah yang kita maksudkan dengan kemakmuran dan kemakmuran bersama ini? Kerana selama ini terdapat beberapa pandangan yang mengatakan bahawa APEC ini hanyalah untuk masyarakat perdagangan yang besar dan juga untuk pegawai-pegawai dan juga untuk kerajaan sahaja. Tetapi sebenarnya daripada APEC 2020 ini, kemakmuran ini akan turun merata kepada keseluruhan anggota masyarakat di ekonomi-ekonomi APEC yang 21 ini, dan juga kepada keseluruhan ekonomi APEC, keseluruhan masyarakat ekonomi APEC. Kalau kita lihat malam tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Wawasan 2040 ini mengatakan bahawa kita akan meneruskan usaha untuk kemakmuran bersama. Ini menunjukkan bahawa APEC memberikan penekanan kepada kemakmuran rakyat melalui pemulihan ekonomi selepas daripada COVID-19 pandemik, di mana kerajaan negara-negara APEC ini akan meneruskan usaha memberikan penjagaan kesihatan, mendapatkan vaksin kepada keseluruhan masyarakat di kesemua 21 ekonomi, mencipta pekerjaan dengan memastikan bahawa teknologi digital ini dapat membawa kepada pemulihan ekonomi, pemulihan teknologi, dan juga memberi peluang pekerjaan dan perniagaan kepada golongan belia, wanita, golongan-golongan bawahan, dan juga kepada perusahaan kecil dan sederhana. Baik, kalau kita lihat juga antara tumpuan sepanjang sidang kemuncak APEC 2020 ini, Prof, antara tumpuannya adalah dalam menangani COVID-19. Kemakmuran bersama itu bukan sahaja dikongsikan dari segi aspek ekonomi, tapi juga dari segi aspek kesihatan untuk kesemua anggota APEC ini. Bagaimana pula Prof melihat perkara ini? Ya, aspek kesihatan ini adalah yang terpenting, sebab kalau tidak kerana COVID-19 ini, APEC 2020 akan dijalankan seperti biasa, seperti sebelum ini. Tetapi ini adalah kali pertama, boleh dikatakan keseluruhan mesyuarat APEC selepas pada Februari 2020 dijalankan di atas talian, termasuk mesyuarat ketua-ketua ekonomi malam tadi. Dan tumpuan yang kita berikan ialah kepada bagaimana kita ingin mendapatkan vaksin untuk COVID-19, dan ada beberapa ekonomi APEC yang mempunyai teknologi seperti China, China Taipei dan juga Amerika Syarikat yang mengeluarkan vaksin. Tetapi pengeluaran vaksin ini perlu ditambah baik dengan pengedarannya. Ya, dan pengedarannya perlu dilakukan di keseluruhan ekonomi APEC, dan akhirnya masyarakat, setiap anggota masyarakat perlu diberikan vaksin tersebut.
Jadi ini adalah usaha yang memakan masa dan juga memakan kos di keseluruhan di seluruh dunia dan juga ekonomi APEC. Dan terdapat beberapa ekonomi APEC yang mungkin masih ketinggalan seperti Papua New Guinea dan beberapa ekonomi yang lain. Jadi mereka ini perlu dibantu untuk mereka mendapatkan vaksin ini. Jika kita lihat kepada keutamaan yang ketiga di mana pemulihan ekonomi secara inklusif, di mana kalau di Malaysia no one left behind. Pandangan Prof mengenai keutamaan yang ketiga ini. Okey, no one left behind. Tidak ada orang yang ketinggalan. Itu yang penting. Kenapa tidak ada orang yang ketinggalan? Kerana dasar yang dibina berdasarkan kepada mesyuarat APEC ini dan forum APEC ini adalah berdasarkan kepada tidak mengikat tetapi membantu. Jadi ekonomi-ekonomi APEC akan belajar daripada ekonomi yang lain. Jadi antara apa yang dipersetujui yang boleh membantu masyarakat ialah berkenaan dengan peraturan yang lebih baik ataupun good governance. Ini ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri malam tadi. Ya. Jadi ini akan mengurangkan kerenah birokrasi, mengurangkan kos kepada peniaga-peniaga kecil dan sederhana dan mengurangkan kerenah perlindungan yang berlaku di beberapa ekonomi APEC. Jadi ini akan membawa kepada pengurangan birokrasi di dalam masyarakat. Yang kedua, kita juga lihat tentang usaha membentuk latihan dan peningkatan upaya oleh kerana COVID-19. Jadi ada beberapa strategi berkenaan dengan pekerjaan di masa hadapan, future of work. Tetapi future of work ini bukan lagi di masa hadapan tetapi di masa sekarang kerana masa hadapan ini terjadi pada hari ini. Jadi kita perlu meningkatkan teknologi, meningkatkan upaya melakukan latihan dan memberi meminda mungkin kurikulum di beberapa universiti supaya lebih sejajar dengan kehendak sekarang. Baik. Dan penekanan juga diberikan kepada belia, iaitu sekarang ini kita tengok banyak yang menjalankan perniagaan di atas talian dan juga menjalankan beberapa projek di atas talian, game, menjual barangan dan sebagainya, perkhidmatan. Jadi ini kita panggil sebagai gig ekonomi. Mereka ini perlu dibantu dengan memberikan modal dan juga memastikan bahawa mereka mendapat perlindungan yang sama seperti orang yang makan gaji. Contohnya orang yang makan gaji dia ada KWSP dan juga SOCSO. Tetapi sekarang ini perlindungan ini perlu dilanjutkan kepada mereka yang terlibat dalam perniagaan dan perusahaan di atas talian. Dan juga yang mereka dalam gig ekonomi kita harapkan. Baik, Prof, satu lagi perkara yang dapat dilakukan pada waktu ini khususnya bagi anggota APEC itu sendiri ialah dengan melonggarkan beberapa dasar tertentu khususnya yang berkaitan dengan pelaburan dan juga perdagangan untuk mengembalikan dan merancakkan kembali industri di peringkat global. Antara perkara yang mungkin boleh dikawal ataupun boleh dikaji semula dari segi tarif cukai, dasar-dasar bagi setiap negara yang terlibat, itu pula bagaimana dalam kita memastikan kelangsungan ekonomi di peringkat APEC ini sendiri? Okey, kelangsungan ekonomi di peringkat APEC ini mungkin ada yang sedikit terjejas kerana COVID-19. Ada dasar perlindungan, ada kerana bukan tarif yang menyebabkan peningkatan kos dan kesusahan kepada pengeksport dan pengimport. Jadi semalam ditekankan dan juga sepanjang tahun ini kita menekankan kepada perdagangan dan pelaburan yang berasaskan kepada peraturan multilateral. Iaitu kesemua ekonomi APEC perlu mematuhi peraturan yang telah dipersetujui di peringkat pertubuhan perdagangan antarabangsa World Trade Organization. Dan dengan ini mereka perlu mengikut aturan dan perjanjian yang telah dipersetujui, mengurangkan kerenah bukan tarif dan mengurangkan protectionism. Jadi pada masa yang sama mereka juga perlu membuat fasilitasi ataupun memudah cara perdagangan, ekspor, import dan juga memudah cara pelaburan kerana
untuk meningkatkan kembali ekonomi selepas COVID-19 ini, kita perlukan tambahan pelaburan. Dan untuk mempercepatkan pelaksanaan pelaburan ini, kita perlu mengurangkan kerana-kerana birokrasi yang masih ada di beberapa ekonomi APEC sepanjang yang kita ketahui. Baik. Jadi sedikit kata-kata akhir daripada Prof, apa sebenarnya harapan kita dalam APEC 2020 ini? Harapan kita ialah supaya kawasan 2040 Putrajaya dan juga deklarasi Kuala Lumpur ini dapat dilaksanakan. Bukan sahaja di keseluruhan ekonomi APEC yang 21 ini, tetapi juga di Malaysia. Dan supaya dokumen ini bukan sekadar sebagai satu dokumen bertulis, tetapi dokumen yang hidup, yang dilaksanakan untuk manfaat keseluruhan masyarakat di kawasan APEC, bersempena dengan visi kita iaitu kemakmuran bersama. Ya, baik. Terima kasih Prof untuk peluang dan juga ruang ini untuk bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Bersama dengan kita tadi Profesor Dr. Sufian Yusof, Pegawai Rujukan APEC 2020 dan juga Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS. Terima kasih Prof. Terima kasih kerana jemput saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.